kali kita melafazkan kesyukuran dengan pujian kita, Alhamdulillah. Segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mencipta alam ini, mencipta manusia, dan dialah juga yang memberikan petunjuk dan panduan kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian dia jugalah yang memberikan petunjuk kepada kita ke manakah kita akan pergi dan kesudahan kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini, di antara tajuk yang kita nak berkongsi dalam suasana kita telah lalui hampir setahun lamanya kita diperintahkan kawalan pergerakan bermula pada tahun sudah sewaktu percutian sekolah penggalian pertama 18 hari bulan Mac 2020 telah pun diperintahkan supaya kita ini mengikut apa yang telah digariskan oleh pihak pemerintah untuk menjaga keselamatan nyawa manusia. Maka berlalulah perkara ini daripada tahun sudah sehinggalah pada hari ini, dan Alhamdulillah kita bersyukur pada 1 hari bulan Mac ini bahawa anak-anak kita, cucu kita telah pun dibenarkan untuk hadir ke sekolah secara fizikal. Ya, secara fizikal itu pun pada 1 hari bulan Mac kalau peringkat sekolah rendah, iaitulah hingga 6 hari bulan Mac, tahap 1 iaitulah darjah 1 dan darjah 2. Kemudian 8 hari bulan seterusnya, tahap yang kedua, iaitulah darjah 3 sehingga darjah 6. Jadi semua perkara yang berlaku dalam tempoh setahun ini sebenarnya banyak perkara yang kita pelajari. Saya sendiri, tuan-tuan semua, susah, senang, suka, duka. Dan ada kita belajar ni SOP ni, lagu mana, adakah ia ni bercanggah dengan kehendak syarak ataupun bagaimana. Dan hari ini pun kita telah dibentangkan tentang isu yang berkaitan dengan vaksin. Ya, dan bagaimana ulama-ulama telah membincangkan perkara ini untuk digunakan pakai oleh masyarakat tadi di atas nak menjaga keselamatan nyawa manusia. Jadi Alhamdulillah, di antara tajuk yang kita nak sentuh sedikit perkongsian, kenapakah Allah Ta'ala turunkan musibah ataupun bala ini kepada manusia. Apakah sebab dia? Adakah Allah Ta'ala itu tidak tahu? Adakah Allah SWT itu menzalimi manusia? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana semua perkara-perkara yang berlaku ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berlaku adalah di antaranya berlaku di atas sebab dan musabab. Cause and effect. Ya, berlaku di atas sebab dan musabab. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta alam ini. Kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita suatu perkara, alamal insana ma lam ya'lam. Sesuatu perkara yang manusia tidak tahu. Allah ajar manusia. Maka Allah ajar kepada kita tadi ialah bila kita membaca Al-Quran, kita akan dapat kisah-kisah umat-umat yang terdahulu daripada kita, yang kita tidak tahu. Dan Allah Ta'ala mengajar kepada kita masa tadi, masa yang akan, masa yang berlaku. Bagaimanakah cara kita nak melihat perkara-perkara ini berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu juga Allah cerita dalam Al-Quran perkara-perkara yang akan datang. Sama ada yang akan datang tadi berlaku di dunia ini, dan perkara yang akan datang tadi berlaku selepas daripada kehidupan kita di dunia.
Jadi skrip ini semua ada diceritakan oleh penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Baca. Sebab itu di dalam Al-Quran ni di antara metodologi pendidikan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil uslubut tarbiyah. Bagaimana cara Allah nak mendidik manusia? Maka Allah datangkan uslub, dipanggil method. Apa dia? Iaitulah Allah datangkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi mengandungi banyak ayat-ayat reminder, peringatan. Basyar dipanggil mawa'iz. Iaitulah ayat-ayat yang berkaitan dengan peringatan, yang mana peringatan ini Allah datangkan dalam bentuk dua bentuk. Basyirah wa nadhirah. Iaitulah berita-berita yang mengembirakan bagi orang mukmin. Dan berita-berita yang berbentuk ancaman bagi mereka yang mengingkari perintah Allah dan Rasul. Jadi Allah datang untuk berikan motivasi kita hari ini. Kita diuji keadaan-keadaan begini, lagu mana kita nak membangkitkan balik semangat kita dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Maka ada petunjuk dia, indikator dia. Ayat daripada Al-Quran, tuan-tuan boleh tengok secara awalnya, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Itu indikator, tunjuk ayat tadi. Yang mana Allah SWT sebut, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu sangka sudah cukup mereka mengatakan bahawa mereka sudah beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Maka Allah pun memberitahu bahawa kami telah menguji umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Ada di antara mereka yang Allah Ta'ala sebut, mereka membenarkan ayat-ayat Allah, dan ada di antara mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah, kita tadi dalam kehidupan kita tadi, maka kita akan merujuk kepada panduan yang diberikan oleh pencipta tadi, iaitulah Allah. Iaitulah berdasarkan kepada Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran ini juga metodologi yang kedua yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita untuk kita memahami cara Allah mendidik kita, iaitulah melalui ayat-ayat hukum. Sebab itu kita tengok, macam kita sembahyang ni, tak sentuh bahu. Betul tak? Jarak ni sampai bila? Itu dia. Kan? Adakah ini mengikut sunnah Nabi ataupun bagaimana? Itu kita kena tahu. Di antara sunat dengan sunnah. Beza. Kan? Antara sunat dengan sunnah. Adakah cara begini tidak menyalahi sunnah Nabi SAW? Itu soalan. Kan? Hukum. Jadi begitu juga dengan vaksin yang kita dengar hari ini. Adakah vaksin itu hari ini saja dengan sebab COVID-19? Apakah sebelum ni manusia ni tak divaksin kan? Kan? Kita nak pergi umrah pun, nak pergi haji pun kena vaksin juga, suntikan. Kan? Tapi kenapa kita tak protes tu? Soalan itulah. Kan? Jadi ini makna imuniti untuk tubuh manusia. Sebab itu Allah yang mencipta kita, maka ada cara ditunjuk tadi. Adakah perubatan moden hari ini bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Tidak. Kan? Sebab dalam Tib An-Nabawi pun disebut bahawa kaedah perubatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dia ada 3 kategori. Kategori pertama ialah dipanggil ruqyah. Kan? Ruqyah tadi makna kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran tadi untuk mengubat. Boleh. Ada ayat-ayat Quran tadi yang disebut sebagai menunjuk pada kita alamiah. Alamiah ni perubatan tadi ialah kita ambil bahan-bahan yang dicipta oleh Allah. Apa dia? Dari sumber haiwan, kan? Sumber tumbuhan, sumber apa lagi? Kan? Yang kita makan tadi, sayur-sayuran dan sebagainya. Itu di antara bahan. Disebut oleh Al-Quran, madu, disebut oleh hadis Nabi habatu sauda. Ya. Tapi bagaimanakah bahan-bahan ini digabungkan tadi untuk sebagai rawatan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walikulli da'in dawa. Bagi tiap-tiap penyakit Rasulullah kata ada ubat dia. Ini asasnya. Kan? Tadawu ibadallah. Hendaklah kamu berubat wahai hamba-hamba Allah.
Kerana kita faham bahawa setiap penyakit Allah Ta'ala turun dan Allah juga menurunkan kepadanya penawar. Itu asas. Jadi bahan dia ada. Dan yang ketiganya ialah ruqyah dan alamiah. Digabungkan. Kan? Ruqyah ayat Quran tadi dan juga alamiah bahan tadi. Jadi semua ni perkara ini dia yang cipta. Allah Ta'ala menciptakan manusia. Bagaimana nak berikan kekebalan, kekuatan kepada manusia tadi. Sejak manusia dilahirkan lagi Allah dah tunjuk dah kepada kita yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Apa dia? Susuan ibu. Kan? Kemudian apa? Tahnik. Dia. Bahan-bahan dia tu. Susu ibu. Kenapa? Kan? Makna susu ibu tadi yang awal dipanggil susu ibu tadi dipanggil apa dia? Kolostrum. Tu dia. Yang kuning pekat tu. Maknanya bila ibu tadi melahirkan seorang anak tadi, maka dia keluar. Dipanggil kolostrum tadi, susu awal ibu. Dia. Jadi ni dia bagi untuk antibody tadi. Kemudian lepas tu pula susu biasa, kemudian apa dia? Tahnik. Itu dia bahan-bahan dia tadi. Kan? Iaitulah tamar. Ni dia, tamar dan kemudian asal, iaitulah madu. Jadi dia ada cara-cara penggunaan tadi. Dan begitu juga dengan kaedah rawatan hari ini pun tidak bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Jadi ayat hukum. Kan? Dan yang ketiganya Allah datangkan kepada kita tadi, iaitulah ayat-ayat yang berkaitan dengan al-qasasu, kisah-kisah. Kan? Supaya kita baca Al-Quran tadi, sebenarnya banyak kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang berlaku, dan kisah ini juga diulang kembali berlaku dalam zaman kita dan sehinggalah hari kiamat. Jadi dengan berlakunya kisah-kisah ini, apakah pengajaran yang boleh manusia ambil? Kalau kita kata sembahyang Jumaat, kita lama tak boleh datang sembahyang Jumaat, kan? Tuan-tuan tak boleh masuk sembahyang Jumaat, tuan-tuan balik sembahyang di rumah tu, pahala tu dah dapat dah. Janganlah kita nak cemuh pula, apa ni SOP ni kita tak boleh sembahyang. Kadang-kadang yang marah tu pun dia pun jarang juga datang sembahyang. Itu dia. Kan? Jadi maknanya SOP ini yang diajarkan, dia ada cara dia, dipanggil preventif. Cara untuk kita mengawal tadi. Kaedah-kaedah dia. Jadi sebab itulah kita tadi memerlukan kepada pandangan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, taraktu fikum amrain. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang kepada keduanya, makna beramal dengan apa yang terkandung di dalam petunjuk daripada Al-Quran dan hadis tadi, kamu tidak akan sesat. Lan tadillu abadah. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah kita lihat hari ini apa yang berlaku sebenarnya Allah nak mengajar kita. Dan kalau kita belajar dulu dalam bab fiqh, itu ketika kita beribadat, ketika aman, lagu mana? Kan? Susunan dia. Ada cara. Tapi kalau kita tadi berada dalam keadaan kecemasan, darurat, lagu mana? Semayang. Kalau kita tak boleh berdiri, kita duduk. Kan? Tak boleh duduk pula, makna sebab sakit tadi, boleh kita semayang dalam keadaan mengiring. Ya, tidur tadi. Dan kalau tak boleh pula nak semayang dalam keadaan mengiring tadi, dah apa ni nak tanya, yang tadi, apa dia? Boleh kita solat tadi melalui isyarat, pergerakan kelopak mata tadi. Sampai begitu. Ya, kalau tak boleh juga gerak kelopak mata tadi, nak buat apa dah? Ke bumi je lah. Kan? Tak boleh dah. Sampai begitu Islam mengajar kita. Jadi ketika mana kita dalam keadaan biasa, tuan-tuan boleh guna air berwuduk, kan? Tapi dalam berwuduk pun Islam mengajar jangan lakukan pembaziran. Nabi ajar. Hatta walaupun di sungai sendiri pun, mana Nabi ajar. Tapi kalau ketika dalam keadaan air tak ada, kita nak solat ni lagu mana agaknya? Ada kaedah dia. Kan? Ganti daripada air tadi, apa dia? Iaitulah tayamum. Itu dia. Macam mana Ustaz nak mandi wajib, nak tayamum lagu mana? Saya kata, kan? Tayamum ada hukum dia, cara. Supaya kita faham, jangan duk ingat kita nak bergelumang dalam dembu tadi. Tidak. Kemudian istinja dan sebagainya. Mana ini kaedah-kaedah yang diajar kepada kita. Begitu juga dalam manajemen, pengurusan pun Islam mengajar. Ketika mana keadaan kita tadi biasa, lagu mana kita nak nguruskan. Tapi kalau dalam keadaan kecemasan, maka ada dipanggil konflik management.
Ya, kan Islam mengajar kita mengurus dalam keadaan kita ni diuji, kesusahan dan sebagainya. Ini tuan-tuan pun tengok bila dalam PKP ni, kita tengok kita dulu tak pernah jadi imam. Tapi masa PKP ni rasa dah jadi imam. Betul tak? Imam sembahyang fardu, imam sembahyang sunat tarawih pun dah biasa dah. Kan? Ada setengah tu dah boleh khutbah dah. Tu dah. Di hadapan anak-anak keluarga kan. Tu dah. Dan kemudian kita tengok anak-anak kita ataupun kita sendiri dalam PKP ni, bagaimana dulu kita belajar secara fizikal. Tapi oleh kerana PKP ini, maka kita diajar cara atas talian. Kan? Atas talian. Makna atas talian ini, kalau kita tengok, walaupun memang peringkat, sebab kita ni baru peringkat permulaan. Tapi esok dah biasa dah, tak ada masalah lah. Dia melengkapkan balik. Kalau di sudut pendidikan ni, secara fizikal dan juga secara atas talian. Sebab dalam Quran Allah kata, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah ni Tuhan yang dia ni mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang zahir. Dia tahu. Macam kita kata sistem komunikasi kita. Sekarang ini, kita menggunakan alat-alat. Ya tak? Zaman dulu, macam mana mereka dapat maklumat tentang satu berita tadi? Ya tak? Ada. Ya tak? Di kalangan apa? Malaikat. Di kalangan golongan jin. Di kalangan haiwan. Kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kan? Burung tadi bagaimana dilatih untuk mencari maklumat tadi dan kemudian menyampaikan maklumat ini kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud. Jadi ini semua bentuk-bentuk komunikasi yang diajarkan kepada kita oleh Allah SWT sejak dulu lagi. Ya, macam mana umat dulu kita kata tak ada sekarang ni, macam mana mereka boleh tahu cerita ni. Ada. Kisah bagaimana zaman Nabi Isa alaihi salam. Diceritakan bahawa mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan berlaku dalam zaman Nabi Isa, kisah seorang yang telah meninggal tadi 5,000 tahun dihidupkan kembali. Dan bagaimana Nabi Isa tanya kepada manusia tadi, orang tadi, tentang apa yang berlaku semasa kamu hidup dulu 5,000 tahun dulu. Dia boleh ceritakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini kuasa Allah. Allah cerita dalam Quran, kisah Ashabul Kahfi. Allah tidurkan 309 tahun mereka tadi. 309 tahun Allah tidurkan mereka. Kemudian Allah bangkitkan mereka untuk menceritakan kepada kita apa yang berlaku kepada mereka tadi dalam surah Al-Kahfi yang kita baca. Jadi semua-semua dalam Al-Quran ni dia menceritakan kepada kita satu guide, panduan. Supaya kita umat Islam ini jangan putus asa, jangan kecewa dan sebagainya, sebab kita ada panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kalau kita kata orang dah kena berhenti kerja dan sebagainya, sekarang ni pun banyak dah dalam norma baru ini, pihak pemerintah kita kan dengan ikutkan apa yang berlaku di dunia ni, semua dah nak kembali kepada zaman norma baru digital. Berubah masa tadi. Jadi hari ni orang meniaga pun mungkin secara fizikal tadi pun dah kurang dah. Sebab apa? Sebab sekarang ni atas talian. Ya, COD yang kita dengar tadi, COD lah apa semua, bukan saja di peringkat domestik, tapi di peringkat antarabangsa. Jadi ini berlaku. Ya, kita nak apa makan pun sekarang order je atas talian online. Kan? Boleh tengok apa semua, mai nak ceritanya, tuan-tuan hantar dah sampai. Jadi ini norma baru tadi. Maknanya apa yang berlaku semua kalau kita melihat kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT, insya-Allah. Ya, memanglah kita diuji ni, siapa yang nak diuji, tapi Allah Taala uji manusia ada sebab. Kan? Ada 5 sebab saya nak kongsi dengan tuan-tuan dalam masa 10 minit ni sebelum kita dengar laungan azan. Yang pertamanya, tujuan Allah turunkan bencana ataupun musibah kepada manusia ini, yang pertamanya ianya sebagai ujian. Kan? Ujian. Pergi sekolah pun kita tahu dah. Kan? Anak kita, cucu kita pergi sekolah ni mesti ada ujian. Takkan pergi sekolah lagu tu saja. Jadi bila ada ujian tadi, apa yang kita faham, apakah tujuan didatangkan ujian tadi?
Ya, sebab apa? Sebab semua para anbiya semua diuji. Kita pun semua diuji. Adakah Allah Ta'ala menguji manusia ini? Allah benci? La, tidak. Nabi SAW sabda, Rasulullah kata apa? May yuridillahu khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT seseorang itu kebaikan, yusib minhu. Dia akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Uji. Jadi bentuk-bentuk ujian tu lagu mana? Allah Taala cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Itu di antara pattern dia, bentuk ujian-ujian yang Allah ceritakan kepada kita yang telah berlaku pada zaman umat terdahulu. Hari ini dan sampai hari kiamat. Allah cerita pada kita. Cuma kita tadi bila mendekati dengan Al-Quran, petunjuk daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka ada jawapan-jawapan untuk kita semua. Jadi ini sebagai ujian, sebagaimana tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Mulk yang kita baca tu. Lepas Isyak tu, ayat yang kedua. Itu dia. Walladhi, dialah yang memberikan ujian. Linabluwaka, iaitulah pada manusia. Allah SWT kata bahawa dialah yang menjadikan bagi manusia itu hidup dan mati tadi. Kenapa? Kerana untuk memberikan hujan kepada manusia tadi. Jadi ujian yang Allah datangkan tadi, yang keduanya, iaitulah Allah nak melihat kualiti seseorang. Datanglah ujian. Kan nak tengok kita ni macam mana, kita ni duk sangka jahat ke dengan Allah ke, ataupun kita ni lagu mana, kan? Keluh kesah, itu tak kena, ini tak kena dan sebagainya. Jadi ini Allah nak melihat kepada hamba dia tadi. Dia datangkan sedikit ujian. Kan? Macam kita lah kalau periksa pun jenuh juga, letih, nak kena buat ni homework lah, apalah, assignment, kemudian nak buat tesis apa semua dan sebagainya. Gitu. Kan? Lepas dah buat tu, dah dapat dah keputusan tu, lulus pula tu, Allah. Kan? Sebab apa? Diuji dulu. Kita tadi, mana boleh terus-terus nak dapat doktor je. Kan? Dalam bidang akademik tadi. Maka Allah datangkan ujian. Untuk apa? Melihat kualiti seseorang. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, tujuan diturunkan musibah atau bencana ini ialah sebagai alat untuk melihat kesungguhan dan kesabaran seseorang. Kalau nak tengok, kita dah belajar dalam bab tasawuf kan? Sabar. Jadi Allah datangkanlah ujian tadi. Nak tengok di antara kita ni sabar ke tak sabar. Sebab itu dalam pengajian ilmu tasawuf dia ada dalam bab sabar. Kan? Sabar tadi sebagaimana disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya, apa dia? Terbahagi kepada 3. Sabar kita tadi untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, iaitulah kewajipan-kewajipan tadi. Tengok. Kan? Kemudian Allah tunjukkan pula sabar kepada kita tadi supaya kita meninggalkan melakukan perkara maksiat. Maksiat ni perkara yang Allah tak suka, yang bercanggah dengan petunjuk syarak. Dia yang ketiganya, sabar kita tadi ketika mana kita diuji oleh Allah SWT dengan musibah. Itu dia. Kan? Diuji dengan musibah. Jadi Allah nak tengok kita tadi, bagaimana cara pendekatan kita tadi dalam menghadapi tadi. Itu dia. Di barat pun dia ada buat. Satu dipanggil program fear factor. Mana tengok fear factor tu. Makna memanglah kita ni manusia, tapi dia latih kita. Bagaimana sebenarnya kita boleh mengubah tadi kan? Dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba dia tadi. Kita boleh ubah. Macam ni kalau diuji ni, macam ni kita nak buat kan? Kalau diuji macam ni nak ceritanya. Hari ni orang kena buang kerja, lagu mana? Kan? Tapi ibarat kata kita dibuang kerja dan sebagainya, ada panduan-panduan atau bantuan-bantuan yang diberikan tadi. Maknanya tidaklah zero. Ada. Usahakan tadi kan, kalau di wilayah ni, saya kata, dia ada dipanggil satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Mawib, namanya Jejak Asnaf. Jejak Asnaf ni makna, tuan-tuan tadi bila nampak saudara-saudara kita yang mereka ni diuji dengan kesusahan, tuan-tuan boleh laporkan dalam aplikasi tadi kepada Mawib. Dia ada, dia punya tim dia. Untuk datang, maklumat yang tuan-tuan berikan tadi, dia akan datang nanti. Rumah yang kita sebutkan tadi. Dia akan datang. Jadi ini di wilayah.
Saya kata, jadi banyak lagi perkara tadi yang boleh kita membantu. Ada orang yang Allah uji dengan kesusahan. Ada yang orang dalam PKP ni tak ada masalah. Ada gaji bulan masuk, tak ada masalah. Tu dia, pencen pun ada pun besar, tak ada masalah. Tapi orang yang kerja hari, kais pagi makan pagi tuan-tuan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak larat nak kais. Dia. Tapi bagaimana cara tadi? Kita tadi diajar oleh Allah supaya ada dalam sistem kehidupan masyarakat tadi saling tolong menolong antara satu sama lain. Allah ajar gitu. Kelebihan kita ibarat kata kita hidup ni mestilah ibarat kata kalau bekerja pun dipanggil berpasukan. Yang mana kita tengok apa ni, macam mana kita nak bantu. Yang Allah berikan mereka tadi dengan harta yang banyak, kesenangan. Bagaimana kita nak membantu mereka-mereka yang memerlukan pertolongan tadi. Allah ajar. Dan Allah beri ganjaran pahala tadi yang mana disebut oleh Nabi SAW. Innallah la yazlimun mu'minan hasanatan. Bahawa Rasulullah kata Allah tidak akan menganiayai, menzalimi orang-orang beriman yang dia buat kebaikan. Jadi, mereka ini Rasulullah kata akan diberikan ganjaran kepada mereka di dunia dan juga ganjaran di akhirat. Yang kita risau. Maka itu yang ketiga. Yang keempatnya, tujuan Allah turunkan bencana ataupun musibah ini ialah sebagai peringatan agar manusia kembali ke pangkal jalan. Peringatan tadi apa? Bila musibah berlaku tadi, kita kena buat postmortem untuk diri kita. Iaitulah pertama, kita naklah diajar oleh Allah SWT supaya sabar. Yang keduanya ialah bertaubat kepada Allah SWT. Apa yang kita faham konsep taubat dalam Islam? Supaya kita kembali balik kepada posisi yang asal yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul tadi kepada kita. InsyaAllah. Dan yang seterusnya, yang terakhirnya, iaitulah tujuan diturunkan musibah ataupun bencana ini adalah sebagai azab ataupun hukuman kepada mereka-mereka yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 skrip ni yang berlaku, benda berlaku musibah tapi dia ada 5 skrip tadi. Tersebut tadi mana ianya sebagai ujian. Keduanya Allah nak melihat kualiti seseorang, kualiti apa? Kualiti iman dia, kualiti takwa dia dan kualiti keikhlasan dia dalam melaksanakan perintah Allah SWT, dan kemudian ianya sebagai alat untuk melihat kesungguhan dan kesabaran seseorang. Yang keempatnya sebagai peringatan agar manusia kembali ke pangkal jalan, dan yang terakhirnya sebagai azab dan hukuman kepada manusia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tadi yang melihat apa yang berlaku itu, hendaklah kita ambil Al-Quran dan As-Sunnah tadi sebagai rujukan. Kalau kita hari ni nak macam mana, saya tak belajar Ustaz, jauh juga nak faham, tak, yang ni tidaklah macam ulama orang-orang yang tahu. Maka kita tadi, fas'alu ahla dzikr. Allah Ta'ala ajar kita. Kalau kamu tak tahu, kamu tanyalah orang yang tahu tentang hukum hakam ke bidang dia, ke perkara sebab apa? Sebab akhir zaman ni kita diajar, pakar-pakar ini dia bukan seorang, tapi dalam bentuk kolektif. Dalam bentuk kolektif. Jadi dengan sebab itulah ada garis panduan kepada kita, insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa mendengar peringatan-peringatan yang datang daripada Allah SWT. Sebenarnya dia akan bukan melemahkan kita, tetapi membangkitkan semangat kepada kita untuk kita terus kehidupan kita ini dan sehinggalah ke akhir hayat kita di dunia ini. Moga-moga kita semua berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadi itulah yang sempat saya kongsikan bersama apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala dan Rasul tadi, yang mana saya sebenarnya duk fikir tadi nak cerita juga Isra Mi'raj. Pasal bulan Rejab ni. Tapi tak apalah, itu sesi-sesi yang akan datang. Dan sekarang pun di peringkat di masjid pun dah insya-Allah dah semakin longgar, dan kuliah-kuliah pun saya dimaklumkan iaitulah boleh dah untuk secara fizikal mungkin bulan Mac ini, dan kami di Masjid Negara pun kita buat juga kuliah tapi atas talian.
ya, sepanjang PKP tadi. Jadi tak ada, itu semua adalah pelajaran baru bagi kita. Ya, macam saya sendiri pun ialah satu benda yang baru kita belajar. Jadi mudah-mudahan untuk kita menyampaikan maklumat ni dengan pelbagai cara, ya, kepada masyarakat tadi, agar jiwa manusia tadi tidak kosong dengan peringatan daripada Allah SWT. Jadi sekadar itu perkongsian kita pada hari ini, mudah-mudahan ianya memberi manfaat bagi diri saya khasnya dan kita semua dalam menghadapi kehidupan. Mudah-mudahan kita doakan perkara ini ke depan ini insya-Allah akan kembali pulih sepenuhnya. Kita harapkan begitu. Marilah sama-sama kita tangguhkan dan kita doa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala perkenankan doa yang kita mohon ini. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih, kafaratul majlis dan surah wal asri, dan kita iringkan dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir hayatana bil Qur'an wa nawwir a'malana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kafi, bismillahi syafi, bismillahi muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.